أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم daripada Adi bin Hatim radhiyallahu an bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjumanun wala hijabun yahjubuhu. Tidak ada daripada kamu, daripada seorang pun, melainkan akan bercakap akan dia, akan ahad sani rabbuhu oleh Tuhannya, Tuhan ahad, yang mana laisa bainahu wa bainahu, yang mana tidak ada di antaranya antara ahadin, wa bainahu dan antara rabbih, antara ahad dengan rabbihi, rabbi ahad itu tarjumanun, mana penterjemah, juru bahasa tak ada, direct dengan Allah Ta'ala. Wala hijabun, dan tidak ada hijab, yahjubuhu, yang menhijab, yang menabirkan akan dia, akan ahad, atau akan ahad daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia kata khitabal lil sahabah wal muradul al umum. Hak ni Nabi khitab ni ma minkum Nabi khitab kepada sahabah. Tapi makna dia tu murad dia umum. Umum tu maksudnya semua orang yang beriman. Adapun orang yang tak beriman tak dapat begini. Sebab apa? Sebab di sana ada kenyataan bahasanya orang kafir terhijab daripada Allah Ta'ala, terhijab daripada ra'yatillah dan juga takallum ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada daripada kamu, daripada seorang pun. Mana kamu tu khitab kepada sahabat, tapi murad dianya ialah umum, mana sekalian orang yang beriman. Jadi melainkan semua orang yang beriman ni Tuhan akan berkecek dengan dia. Tu. Kita maknanya kalau kita nisbahkan sama-sama makhluk kalau orang besar sudi nak bercakap dengan kita orang yang istimewa pada kita nak bercakap dengan kita, tu satu benda yang sangat mulia kepada diri kita. Dan tidak ada hijab, yang mana bercakap Tuhan dengan hamba dia ni yang beriman, tidak ada hijab, tidak ada dini, tidak ada tarjuman. Mana tidak ada tarjuman maknanya juru bahasa. Dan tidak ada hijab yang menegahkan daripada ru'yati rabbih ta'ala,
Tidak ada hijab yang menegahkan daripada melihat Tuhannya Ta'ala. Wallahu Ta'ala munazzahun amma yahjubuhu. Jadi Allah Ta'ala tu memanglah makna ditanzihkan, dibersihkan daripada barang yang menhijab akan. Fal muratu bil hijab tu maksud dia ialah mana'ahu absar khalqihi wa basairuhum bima yasha'i kaifa sya'a. Murak dengan hijab yang dipanggil sebagai hijab tu maknanya Allah Ta'ala menegahkan akan mata hamba daripada melihat dia. Dan juga dengan apa yang dia kehendak. Dan apabila Allah Ta'ala menghendaki, fa idza syaa kasyafa dzalika anhum. Allah Ta'ala membuka demikian itu hijab tu daripada mereka itu. Jadi hakikatnya dia bukan ada hijab, terhijab nak melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala jadikan kita tidak mampu, tidak ada keupayaan, tidak ada makna kebolehan, tidak ada tokoh. Tokoh mana tokoh, mana kota, mana mala taqata lana bih. Itu sebagaimana tidak ada kemampuan bagi kita untuk melihat Allah Ta'ala. Tapi bila Allah Ta'ala jadikan kebolehan itu, itu maksudnya soalnya macam akad hijab. Tu. Jadi inilah juga satu orang panggil tabsyir, berita gembira kepada kita orang beriman. Dan ini termasuk daripada janji yang sangat hebat. Setengah daripada yang kita nak bercakap dengan Tuhan, dia kena ada begitu. Kalau aku boleh berkecek dengan Tuhan, kalau aku boleh tengok Tuhan, seperti kita, kalau aku boleh berkecek dengan dia, dengan seorang tokoh tu, boleh dia, boleh tengok dia, boleh berjumpa dengan dia, tu. An Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, qala, berkata Muawiyah bin Abi Sufyan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah. Sentiasalah ada di kalangan umat aku satu umat yang berdiri melaksanakan dengan perintah aku. Ma yadurruhum man kadzabahum. Tidak memberi mudarat akan mereka itu oleh mereka, tidak memberi mudarat akan mereka itu ummatun qaimah sini, oleh mereka yang mendustakan akan mereka itu ummah. Orang-orang yang mendustakan dia tak jadi mudarat kepada dia ni. Dia kerana sudah maklum dalam dakwah ni, sebagaimana nabi-nabi, para rasul, maknanya dah menjadi sunnatur rusul alaihi salatu wassalam, bahawasanya dakwah mereka sudah tentu mendapat tentangan daripada manusia. Dia tak boleh tak dapat tidak ni, memang akan ada tentangan, akan ada cabaran. Jadi maknanya Nabi menyatakan sentiasa akan ada daripada umat dia ni. Maknanya orang panggil satu umat, satu kumpulan manusia yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang mana maknanya mereka berdepan dengan cabaran, tentangan yang begitu hebat. Itu tidak melemahkan semangat mereka, kerana mana orang yang menentang itu tidak mampu untuk memberi mudarat kepada para du'ah ini. Maknanya orang-orang yang qaimah, yang mendirikan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ini juga orang panggil ini suatu kenyataan yang tegas daripada Nabi tentang akan sentiasa ada orang yang membangunkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, juga memberi kenyataan supaya kita jangan rasa takut, supaya kita jadi berani dan jangan rasa takut, jangan bimbang mudarat orang yang menentang. Jangan mudah rasa kena, jangan jadi hati puyu. Mana mudah pergi, mudah takut, mudah lemah semangat. Mudah orang panggil nak kenda, mudah kenda, terik molek dah. Orang panggil semangat, tiba-tiba bila mari ugut sikit, maknanya jadi kenda. Tu jangan, kerana manusia makhluk tidak dapat memberi mudarat akan mereka itu. Wala man khalafahum, dan tidak juga memberi mudarat akan mereka itu. Yani ummatun qaimah ni, oleh mereka yang menyalahi akan dia, mendustakan. Satu mendustakan makna tidak membenarkan apa yang disampaikan. Mana khalafahum, menyalahi, mana maknanya menyalahi akan orang panggil mana la wala man khazalahum, mana yang menghina, menyalahi orang panggil ummatun qaimah ni maksudnya menghina mereka itu. Hatta ya'ti Allah, hatta ya'ti amrullah, sehinggalah
datang oleh pekerjaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Yaumul qiyamah, mana al-qiyamah, hari kiamat. Maknanya ni, ini satu jaminan daripada Rasulullah. Teruk secara mana sekalipun dunia ini, maknanya dengan maksiat yang bermaharaja lela, kemungkaran yang berluasa, tetap saja akan ada manusia yang sanggup dan masih lagi berpegang teguh dengan agama Allah Ta'ala, bahkan berusaha untuk mengajak manusia dan juga mencegah kemungkaran walaupun berhadapan dengan apapun cabaran, kerana keyakinan mereka apapun daripada kalangan makhluk ini tidak mampu untuk memberi mudarat kepada mereka. Di atas keyakinan inilah yang menjadi sumber kekuatan kepada para doa dan juga para alim ulama kita, yang orang panggil siang malam memikir dan juga berusaha berhijau untuk menyelamatkan manusia daripada lembah kebinasaan, sebagaimana yang telah kita ikuti hadis dahulu. Maknanya perumpamaan Nabi ni seperti orang yang maknanya seorang yang membangunkan maknanya rumah. Rumah tu maksudnya tuai rumah. Kemudian Nabi ni seumpama tukar padah, pergi padah orang untuk orang panggil hadir jamuan tuai rumah ni, untuk mendapat maknanya Nabi ni makna mubashir dan juga makna munzir, yang memberi peringatan kepada orang panggil ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga memberi berita gembira. Jadi apapun tidak akan melemahkan para rasul, para nabi, begitulah juga para doa dan para alim ulama yang kemudian kerana mereka mengambil pesaka kerja-kerja para rasul, Allah Ta'ala memperlakukan para doa yang mukhlisin, yang mukhlisina sebagaimana Allah Ta'ala memperlakukan para nabi, para rasul. Dan memanglah kaedah dia dah bahasanya para kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini ialah mereka yang diuji dengan ujian yang paling teruk berbanding dengan manusia yang lain. Qala musannif rahimahullah ta'ala, babun innama qauluna li syai'in. Ini suatu bab, hanya saja perkataan kami bagi suatu. Satu tajuk wa kalamur rabbi azza wa jalla, dan percakapan Tuhan azza wa jalla. An Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata Abu Hurairah, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ala alaihi wasallam, qala, bersabda, inna abdan asaba dzamban. Nabi bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengenalah ia akan dosa. Maksudnya dia melakukan dosa, dia berbuat dosa, berbuat satu dosa. Wa rubbama qala, jadi boleh jadi dia berkata, Nabi berkata, qala Nabi adnaba dzamban, itu syak daripada rawi. Sama ada Nabi kata inna abdan asaba dzamban, boleh jadi Nabi kata adnaba dzamban, badal makna ganti pada kata asaba dzamban. Jadi mana inna abdan adnaba dzamban, boleh jadi Nabi kata lagu tu. Boleh jadi Nabi kata inna abdan asaba dzamban, ataupun Nabi kata adnaba dzamban. Itu makna dia samalah. Berdosa, sesungguhnya seorang hamba itu dia berdosa dengan satu dosa. Tu. Nak asabah dia mengena akan satu dosa, maksud dia buat dosa dah. Makna dia sama. Faqala, maka berkata abdun al-abd sana. Hamba saat ni pun berkata, Rabbi aznabtu dzamban. Tuhanku, Rabbi, Rabbi itu dia hazaf. Ya mutakallim, asal dia ada ya, Rabbi. Rabbi, itu maknanya ada makna ya mutakallim asal dia. Rabbi makna wahai Tuhanku, dan dihazafkan harah munada. Wahai Tuhanku, aznabtu dzamban, aku berdosa akan satu dosa. Wa rubbama, boleh jadi qala, berkata bersabda Nabi duk bagi wayak cerita ni, boleh jadi Nabi kata asabtu, aku mengena, yakni akan satu dosa. Ganti daripada aznabtu. Jadi rawi ni maknanya dia kata dia syok. Nabi kata asaba dzamban, kau kata aznaba dzamban. Nabi kata Nabi kata orang tu kata dah.
Nabi royak kata Abdun saat ni dia kata Rabbi aznabtu dzamban, ko dia kata Nabi kata dia kata Rabbi asabtu dzamban. Tu Syarawi. Ini makna dia sama. Faghfirli. Jadi kita pilih salah satu, misalnya Rabbi aznabtu dzamban faghfirli. Pakai sambung begitulah. Yang dia hak tu dia jadi yo mari hok dia syok sat ni. Tu boleh jadi klik. Jadi orang panggil tak boleh nak sakut kepada tempat dia. Rabbi aznabtu dzamban faghfirli. Begitu ya. Ataupun Rabbi asabtu dzamban faghfirli, maka ampunlah bagi aku. Faqala rabbuh, maka berfirman oleh Tuhannya, Tuhan al-abdi tu kata Nabi ayat cerita. A'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamb wa ya'khudhu bih ghafartu abdi. Adakah mengetahui hambaku bahawasanya bagiku a'alima abdi anna lahu, adakah mengetahui hambaku anna lahu rabban, bahawa baginya Tuhan. Masuk alimah tanya tu maksud nak ayat hamba aku tahu dia tu ada Tuhan, gitulah dalam bahasa kita ni. Masuk alimah tanya tu bukan makna tanya nak tahu ni. Alimah adakah dia mengetahui dia tahu bahawasanya bagi dia tu Tuhan. Gitulah. Maknanya kita bagus ni. Kalau anak kita bagus adik tahu ni kan. Jadi maknanya alimah abdi anna lahu rabban. Dia tahu deh bahawasanya ni hamba aku dia tak hamba aku makna dia tahu bahawasanya bagi dia tu ada Tuhan. Sebab tu dia minta ampun zat ni. Dia tahu deh. Dia tu ni dia tahu dia ada ayah. Tahu kata ada ayah. Lepas tu apa yang mungkin ni? Tak pakai buat sendiri ni. Tu lagu tu. Dia tahu. Makna dia tahu dia tu ada Tuhan. Yaghfiru dzamban, dan mengampunkan akal dosa. Tu. Wa ya'khudhu bihi, dan mengambillah dengannya. Dan mengambillah mana Tuhan dia tu dengannya. Yu'aqibu alaih. Tu. Wa ya'khudhu, tu ambil tindakan. A'alima abdi, adakah hamba aku tahu bahasanya bagi dia Tuhan yang boleh mengampun dosa dia boleh mengambil tindakan dengannya. Tu. Dia tahu. Kalau begitu dia tahu. Rupa-rupanya dia tahu bahasanya dia ni ada Tuhan yang boleh memberikan ampunan dan juga boleh ambil tindakan dengannya. Wa ya'khudhu rabbuh bihi, dengannya dengan al-abd itu. Dia tahu ni. Ghafartu abdi, aku ampunkan ali abdi, bagi hamba-ku. Lalu mana aku ampunkan bagi hamba-ku. Mana dia tahu dia tu ada Tuhan. Dia tu boleh nak berikan ampunan ataupun mengambil tindakan dengannya. Summa makata masya-Allah, maka tinggallah, diamlah hamba saat itu masya-Allah, akan masa selama mana yang menghendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak wayaklah lama-lama mana ni. Summa asaba dzamban, jadi maknanya dia berdosa dengan satu dosa, dia minta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu lama duduk sejulur ni, masa sikit-sikit masya-Allah ni. Summa asaba dzamban, kemudian dia mengena pula akan satu dosa. Au aznaba dzamban, itu syak rawi kita lah. Nabi kata asaba dzamban ko ataupun aznaba dzamban. Begitulah. Summa asaba dzamban ko, Nabi kata aznaba dzamban. Gitulah. Duk leh semua ni. Faqala, maka berkata al-abdu tu, Rabbi aznabtu, Tuhan, ataupun wahai Tuhanku, ataupun wahai Tuhanku, makna dia hazah haranidak dan juga dia mutakallim. Ataupun kita Melayu berkata-kata Tuhan, ampunkanlah, makna maksud Tuhan tu maksud Tuhanku. Tu. Wahai Tuhanku, aznabtu, aku berdosa, au asabtu akhara, aku buat dosa lain pula dah Tuhan. Faghfirhu li, maka ampunkanlah ya Allah, akan dia akan zamban akhar itu li, bagi aku. Faqala, maka berfirman Allah Subhanahu Wa Taala, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih.
Oh, adakah mengetahui hamba aku bahasanya bagi hamba aku tu ada Tuhan dia boleh mengampunkan dosa dan dia boleh ambil tindakan dengannya. Yakni iqab, mengambil tindakan membalas dengannya dengan hamba. Oh, hamba aku tahu. Kalau tu bahasa kita berkecil. Oh, kalau begitu hamba aku tahu bagi dia ni ada Tuhan. Boleh memberi keampunan, dia boleh menazab, dia boleh memberi hukuman. Ghafartu li abdi, aku ampulah bagi hamba aku. Summa makata masya-Allah, kemudian diamlah hamba saat ni barang yang menghendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makna masa-masa yang tertentu, mana tak ada buat dosa. Summa tu maknanya lamalah juga nah. Itu makna masya-Allah, masa yang menghendakilah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu anizunub lah, mana dia daripada mengerjakan dosa nah. Summa adnaba zamban pula kali ketiga. Kemudian summa makna lamalah, lama jugalah. Tidak esok ke lusa selalu tidak nah. Summa adnaba zamban, kemudian berdosalah oleh hamba saat itu zamban akan satu dosa. Wa rubbama qala, boleh jadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asaba zamban. Rawi ni duk syok nah. Boleh jadi Nabi kata asaba zamban ko atau nambah zamban ko. Aku tak pasti ni. Dua-dua tu makna dia sama. Tu. Dan memanglah orang panggil hadis ni banyak diriwayatkan secara makna ni. Itu maknanya qaul yang kuat adalah boleh harus meriwayatkan hadis secara makna. Kalau tak boleh riwayat hadis secara makna, agak banyaklah luput hadis daripada kitanya. Tu. Kalau betul-betul nak riwayat dengan lafzi, maknanya lafaz betul-betul ni, tak banyaklah. Tu. Ini setengah daripada keluasan. Qala rabbi asabtu au qala adnabtu akhara faghfirhu li. Berkatalah hamba tu, Tuhan, aku kena pula dah akal dosa ni, asabtu zamban akhar, aku kena dosa lain pula dah, aku buat pula dah dosa lain. Atau dia kata adnabtu akhara, Tuhan, aku buat dosa lain pula dah. Sudah kerjalah Tuhan ni, minta maaflah Tuhan, ampunlah, faghfirhu li, tolonglah Tuhan, ampunkan akan zamban akhar itu li bagi aku. Faqala Allah Ta'ala alima abdi anna lahu, adakah mengetahui oleh hamba aku bahasanya baginya Tuhan yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Dia tahu ke tak bahwasanya ni hamba aku ni tahu ke tak bahasanya bagi dia tu dia ada Tuhan ke? Tuhan yang boleh memberi keampunan dan boleh mengambil tindakan dengannya. Dia tahu ke tak? Dia tahu ni. Tu. Ghafartu li abdi talatan, mengampunkan oleh aku bagi hamba-ku. Talatan maknanya kata 3 kali ni. Jadi falyamal masya'a, maka hendaklah beramal oleh seorang itu hamba aku saat ni apa yang dia kandung. Jadi huraian dari taklid dia kata idza kana hadza da'bahu idza kana hadza da'bah, apabila adalah ini lagu mana? Setiap kali berdosa ampun, setiap kali berdosa ampun, setiap kali berdosa ampun. Hadza ini da'bahu, yakni sya'nahu, makna keadaannya, kelakuannya al-abdi saat ni. Fi man sya'nahu da'ballah, makna keadaannya Allah Taala fi man yadhnabu az-zamba fayatubu minhu wa yastaghfiru. Kalau inilah, apabila ini adalah ini, dia punya orang panggil keadaannya pada orang yang berdosa akan dosa, kemudian dia bertaubat, maka dia bertaubat daripadanya, dia istighfar dia akan zamb sana. La annahu yadhnabu zamb wa yatubu thumma ya'udu ilaih fa inna hadhihi taubata al-kadzabin. Maknanya lepas buat satu dosa, makna dia minta ampun, Tuhan ampun, dia buat pula. Ni dia panggil ke apa dia? Taubat kadzabin. Hak ni setara ni pun makna Tuhan ampun. Begitu. Setara ni. Dan ini kalau kita pelaga dengan huraian dalam kitab Minhaj, dia ada isu makna syaitan. Orang panggil dia salah satu daripada permainan syaitan. Dia nak suruh kita tu, dia tak lari kita bertaubat, tapi jangan bertaubat lagi, membuat maksiat puas dulu. Sebabnya kalau bertaubat membuat pula. Ni macam main-main. Tu ada persoalan ini diangkat oleh Al-Imam Ghazali. Jawab Imam Ghazali, jangan ikut area dia. Kita bertaubat, kita buat dosa kita bertaubat. Kita buat dosa kita bertaubat.
Maka ni akhirnya maknanya kalulah kita ni dan kita mudah-mudahan kita mati selepas daripada bertaubat tak ada dosa yang baru. Kita bertaubat selepas kita mati, mudah-mudahan kita minta dengan Tuhan, kita mati lepas daripada bertaubat tak ada dosa baru. Jadi tak ada dosa lah. Kalau pun misalnya kata kita taubat kemudian berdosa tak ada bertaubat dengan dosa tu, mati. Syukur-syukurnya kita bawa pergi jumpa dengan Tuhan satu dosa saja. Kalau kita ikut heri syaitan tak usah bertaubat lagi ni. Lepas tu tak ada bertaubat mati. Dosa bergunung-gunung, berbukit-bukit. Mana molek ni? Tu cara pening. Jadi sekarang taubat tu sah. Cukup rukun syarat dia sah. Kemudian bila kita buat dosa pula, taubat dulu tidak batal. Cuma bila buat dosa pula, wajib bertaubat dengan taubat yang baru. Gitu. Apa itu maknanya kita duduk berdosa tu maknanya kita banyak bertaubat. Itu Allah Taala suka. Jadi ini kalau kita kira dari segi makna macam taubat kadzabin, orang berlawak dah. Dah. Lepas bertaubat lepas tu buat pula ni. Tu pun makna Tuhan ni pun di sini juga kita boleh ambil hadis ni. Tu nak hendak orang panggil hujah atas syaitan sat ni. Hak syaitan kata makna tak payah bertaubat lagi lah, mau bertaubat gak mau buat pula dosa ni. Baiklah mau buat puas-puas dulu ni. Bila masuk kita ke puas buat maksiatnya ni. Tu. Nyo make ko dia metah-metah ni. Nyo make ko syaitan metah-metah. Tu nak mana orang panggil orang yang tidak mengetahui ni cara-cara agama Allah Taala ni hanya makan mentah-mentah kau syaitan ni. Qala Abu Abbas fil mafham hadal hadithu yadullu ala azmi faidatil istighfar wa kasrati fadlillah wa sa'atu rahmati wa hilmihi wa karamih. Jadi hadisnya menuju di atas besarnya faedah istighfar. Dan banyak dalam hadis lain kita belajar dulu pun Nabi menganjurkan kita perbanyakkan istighfar kerana terlalu banyak manfaat. Kita ni banyak dosa sebenarnya, banyak istighfar. Banyak istighfar. Jadi kalau tidak terkifarat, tidak jadi gugur, orang panggil dosa-dosa sekaliannya, kalau orang panggil gugur sebahagian, itu pun tak apa dah. Daripada kita ni nak hari kita duduk berdosa ni. Tak tahulah berapa ribu, berapa juta, tak tahu Allah alam sebab kita tidak muhasabah, tidak audit. Dia kita kena audit sebenarnya, barulah kita tahu mana banyak orang panggil amal kebaikan dengan amal kejahatan ni. Audit masa kita nak tidur, kita audit. Kita kena audit nak hari. Dia orang panggil audit harian, audit mingguan, audit bulanan, audit tahun ni. Nak masuk tahun baru bagi ni, audit. Start daripada ni. Pada nak audit lang ada catat. Kalau nak catat rekod molek ni. Rekod orang panggil kita buat. Tu lagi molek ni. Kata tak kita cuba revise balik, imbau kembali ni. Apa yang kita buat ni. Tu yalah moga kita ni memang manusia, memang kita terlupa ni. Kita ingatlah hak besar-besar tu. Dengan sebab itulah dia kena ada orang panggil hak tiap-tiap hari tu. Hak tiap-tiap hari kita dah ingatlah start daripada kita bangun subuh sampai kepada kita nak tidur tu kita ingat ni. Jadi barulah kita Allah dosa aku banyak ni. Jadi banyak istighfar itu dia banyak faedah. Dia bukan saja untuk orang panggil kifarat dosa dak ni. Tapi banyak perkara-perkara lain. Jadi dengan sebab tu ni maknanya jangan rasa jemu untuk meminta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun mari berasa tak payahlah istighfar, tak payahlah bertaubat, aku ni dosa ni paruk berdoa dah. Tuhan manalah nak apa dia marilah gitu. Syaitan dia mai kosek lah gitu ni. Memang itu yang membawa kepada putus asa tu. Bawa kepada putus asa. Aku ni jahat terlajak dah. Tak dok dah dalam kapur ni hok lebih jahat daripada aku ni. Biarlah pakai sudah atas hal inilah. Tengok. Dia yang menghukumkan ni. Dia tak kenal Tuhan. Dia ingat Tuhan ni orang. Sebab tu dia mari fikir lah gitu. Orang memanglah kalau kita acak-acak buat salah dengan dia agak ni mana khianat patut minta maaf. Patut khianat pula. Berapa puluh kali dah mengkhianat kat aku. Lepas tu mari minta maaf. Orang dia cemung. Akhirnya orang panggil tak fed up, mana tak boleh terima ni. Allah Ta'ala tidaklah gitu ni. Rahmat Allah Ta'ala lebih luas. Kemaafan, keampunan Allah Ta'ala lebih luas daripada langit bumi. Adakah dosa kita tu sama banyak dengan keluasan langit bumi? Bumi boleh kita cekera lagi ni. Boleh agak-agak, boleh ada angkanya ni. Keluasan langit secara mana? Pas langit-langit mana ia telok? Makna semua lah 7 lapis langit. Kamu tahu ke dok ni? Bermaknanya rahmat Allah Ta'ala tu ni. Kalau kai selimut tu kalau ni, kai selimut bila anak kita membesar satu bakti ko, tak leh dah kai selimut tu ni. Masa dia baby nak selimut tak leh, muka tak padan dengan tubuh dia ni.
Ya, rahmat Allah Ta'ala boleh melitupi kesalahan kita tu, maknanya yang berkali ganda. Kalau kesalahan kita hidup siapa orang panggil 1000 tahun sekalipun dengan dosa-dosa yang kita buat selama masa tu, mana masih lagi tidak dapat orang panggil melampaui daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hadis ini menunjukkan bahasanya banyak sangat orang panggil faedah, besarnya faedah kita beristighfar. Dan rahmat Allah menunjukkan ke rahmat Allah Ta'ala, hilmihi, lemah lembutnya Allah Ta'ala, mulianya Allah Ta'ala. Tapi dia kata sini, lakin hadzal istighfaru huwa alladhi yathbutu ma'nahu fil qalbi muqarinan lil bayani. Tapi kok mana, sebab itulah ini juga setengah daripada menjawab soalan setengah-setengah orang tu. Dia tanya ustaz, dia serabut perut ustaz lagu mana lah serabut perut lah saya tok lelaki makna curang anak main debu serabut lah dia makna pitih tak talah, moga jawab dia kerjaya dia makna dia hebat tok lelaki pula curang sakit hati lah tok lelaki gaji kecil duk mena perio lepas tu curang pula kau sakit hati jadi serabut perut dah. Ustaz pun baca lah ayat ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kena berzikir lah. Berzikir dia apa berzikir? Berzikir serabut perut juga ustaz kau serabut tu. Jadi sebab tu dia asasnya ialah hati itu adalah bekas untuk menerima ilmu zikir. Hati tu dia makna dia kena ada proses, dia kena mujahadah, kena riadah, bukan berzikir saja. Berzikir tu hiasan muraqabah dia panggil perhiasan dah. Benda orang panggil ni setelah dia panggil persiapan hati kita tu. Jadi maknanya kalau duk berzikir, duk buat maksiat, tebih duk buat maksiat, tak ada mujahadah langsung, nak jadi baik lagu mana? Berzikir banyak, ada orang dia berzikir banyak, dia minat berzikir. Tapi mana waktu siangnya bergelumang dengan maksiat, dia tidak mujahadah, tak lawan nafsu, duk ikut heri hawa nafsu dia, tak jadi. Jadi maknanya dia kena buai dulu. Hok cemah-cemah pun nak pergi benda, balik benda mana bersaluk dengan seluk. Tompok mana pakai baju baru, pakai air bang. Tak jadi lagu tu Bang busuk juga. Pakai air bang, air bang hok sedap tu campur dengan bang seluk, dia jadi kau busuk jadi paling palok dia kena buai dulu. Kiki buai persiapan untuk menerima perhiasan saat ni. Jadi maknanya hadzal istighfar ini ialah allazi yathbutu ma'nahu fil qalbi. Maksudnya dia diserap oleh muqarinan lil bayani litatahammuli bihi uqdatul israr wa yasul ma'wa an-nadmu. Itu dia panggil nadmu tu adalah teras kepada taubat. Sebab dalam satu hadis Nabi sebut an-nadmu taubatun. Menyesal tu taubat. Taubat ni apa dia? Menyesal tu lah taubatnya. Tapi menyesal lagu mana? Imam Ghazali dia hurai panjang lebar situ. Takut orang salah faham. Menyesal habis piti. Menyesal habis piti pergi berjudi. Itu bukan mana bertaubat. Menyesal kena tangkap basah orang tahu. Menyesal kena pecah temelai. Orang tahu lah. Orang kapal tahu lah kau dah kita perangai huduh. Malunya menyesal lah kita pergi buat hari tu mana kena tangkap polis mari ambil gambar Itu bukan mana taubat. Maka maksud menyesal tu ialah menyesal ijlal lillah subhanahu wa ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala dan takut kepada Allah Ta'ala, takut kepada balasan neraka itu menyesal yang dikatakan taubat. Tu qala musannif rahimahullah taala an Adi bin Hatimin lagi saat ni pun hadis Adi bin Hatim sebelum daripada tu. Adi bin Hatim ni pun banyak juga hadis an Adi bin Hatimin radhiyallahu an qala berkata Adi qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum ahadum illa sayukallimuhu rabbuhu. Ini lafaz ni ada dah dalam hadis sebelum saat ni. Tapi ni dia ada tambah ada ziyadah. Hadis sebelum tadi juga Adi bin Hatim lah, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Itu hadis Adi bin Hatim juga Tapi ni dia lain sikit. Dia panjang sikit. Tidak ada daripada kamu, ini khitab kepada sahabat, tapi wal muradu al umum. Murad dia umum, yakni kullu mukminin, makna setiap orang beriman. Kum tu makna khitab. Khitab kepada siapa ni? Ni orang beriman. Sebabnya orang kafir sudah diketahui bahasanya Tuhan tidak akan layak, Tuhan tak pandai, dia Tuhan tidak dan mereka terhijab daripada Allah Taala ar-ra'yatillah. Innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun.
Sungguhnya mereka itu pada hari akhirat ni la mahjubun, makna didinding maksudnya Tuhan tidak beri kemampuan kepada mereka untuk melihat apalagi nak bercakap dengan Allah Taala, bertakalum dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini juga sungguh daripada tafsir lah, nak menyukarkan hati orang beriman. Weh, boleh berkecek dengan Tuhan. Weh, Tuhan sudi nak berkecek dengan kita. Ni. Orang besar sudi nak berkecek. Ambo gini, ni dia sudi kau nak berkecek dengan ambo ni. Tanya ni. Kalau ambo ni dia tu. Dia baik, bagus dia dengan orang kampung ni dia lah ni. Walaupun dia orang besar, orang berjawab tiada maknanya dia lahir molek ni. Kita pun ni rasa selesa lah. Dia apabila pergi makna dia duk berkecek, duk layar molek, dia pandai main angin. Oh, rasa mulia diri pula dia. Allah. Suka ni. Jadi sementara nak pergi sama ni. Jangan mung ni amal muka aku sikit-sikit ada masalah. Nah, orang panggil B api, B ai tak settle pun nak pergi jumpa dia. Malu dah ni. Yang iman sabar dah ni. Jadi maknanya ni, Allah Taala sudi nak bercakap dengan tu satu benda yang sangat besar ni. Pada maknanya. Tidak ada daripada kamu orang yang beriman ni seorang kamu melainkan sayukallimuhu rabbuh, lagi akan bercakap akan dia akan ahadan saat ni tu rabbuh oleh Tuhannya, laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada ni orang panggil di antaranya antara ahad dan antara Tuhan rabbih itu tarjuman, juru bahasa, tak payah juru bahasa ni. Tu ini dalam kubur tu misalnya bukan aku tanya ni ada terdengar anak-anak duk berkecek ni. Lepas tu kita tak kerti bahasa Arab lah ke mana. Kita duduk bawah duduk dia. Di sana orang panggil, pandailah Tuhan buat. Mana dia Tuhan ni? Kita boleh cakap bahasa Arab. Kau bergapa tak ada kira. Maknanya penting, mana boleh berkecek. Kecek bahasa. Kalau bahasa Jerman, Tuhan nak buat boleh. Ni. Tu. Jadi ni, tidak ada tarjuman, tidak ada juru bahasa. Juru bahasa ni, dia kadang-kadang sama-sama bahasa Melayu pun dia orang tengah tu. Dia nak mengutuluk kecek, mu tak boleh kecek kau, bukan tak boleh kecek, tak kerti aku kecek kan, aku tak biasa dengan orang besar ni mengutuluk kecek ni, dia lain ni. Tu macam Nabi ni tarjuman uluhiyatih, juru bahasa ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada antara ni ahad dengan Tuhan dia saat ni tarjuman, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalih, maka melihatlah ia aymana minhu, maka melihatlah oleh Tuhannya sebelah kanan daripadanya. Mana melihatlah hamba. Mana fayanzuru aymana minhu, maka melihatlah oleh hamba saat ni sebelah kanan daripadanya nya hamba tu, fala yara ahad. Mungkin hamba makna ahad. Fala yara illa ma qaddama min amalih. Dia tidak melihat, maka dia tidak melihat malaikat apa yang dia telah lakukan. Makna qaddam, makna takdim, makna buat, mendahulukan min amalihi daripada amalannya ni yang dia telah persiapkan makna qaddama takdim, makna persiapkan yang dia telah buatlah daripada amalan-amalan. Wa yanzuru ash'ama makna kirilah minhu ni ash'ama ni tu fala yara illa ma qaddama, dia tidak melihat malaikat apa yang dia telah persiapkan, yang dia telah kerjakan. Wa yanzuru baina yadahi, dan dia lihat di hadapan dia, fala yara illa nar tilqa awajih, malaikat api neraka, illa naro bukan illa naro, dia jadi maf'ul kepada yara. Fala yara illa naro, maka dia tidak melihat malaikat api neraka, tilqa awajih, membatuli akan wajahnya ni, li'annaha takunu fi mamarrihi fala yumkinu an apa nama tu anha yakhiru idla budda lahu minal murur ala sirat. Jadi sebab apa di hadapan dia tu dia nampak neraka, membetulin dengan wajahnya, kerana bahawasanya neraka tu takunu adalah neraka tu fi mamari, pada tempat lalu dia. Jadi fala yumkinu an yakhida, mana tidak mungkinlah akan dia bahawa dia mengelak daripada melihat neraka tu. Idla budda lahu marra al mur, bahasanya dia lalu minal murur, idla budalahu minal mururi ala sirat, kerana tidak bagi dia daripada lalu di atas sirat tu. Jadi makna dia nampaklah neraka. Nah tu. Fattakun nar, maka Nabi kata fattakun nar walau bisyikit tamratin, maka bertakwa, makna takutlah mu akan neraka. Tengok neraka sebut kata takutlah neraka. Begitu.
Jadi bila kita berkecek bab neraka kau berapa kan kita kena ittaqun nar. Maka takutlah oleh kamu akan neraka walau bisyikit tamratin. Lagu mana cara kita nak takut bertakwa takut kepada neraka. Walaupun royah dia ini hok paling kecil, paling lekeh, paling qadi, paling debek. Walau bisyikit tamratin, walaupun dengan sebelah buah tamar, makna sedekah. Mana sedekah lah maksud dia. Bagaimana kita nak takut ke neraka? Dengan sedekah. Setara mana sedekah? Weh lah, dengan sebelah biji tamar, mana buah tamar pun tak apa dah. Mengikut orang panggil kemah. Kita bukan setara tu boleh lebih daripada tu lagi kemampuan kita Tapi walaupun kemampuan kita lebih, kita moga kita kedekut tak apalah. Sekurang-kurangnya ya ada juga hazm minas sadaqah Jadi sedekah itu adalah salah satu daripada cara untuk kita takut kepada neraka tu. Jadi sedekah itu boleh menjadi hijab, dinding, boleh jadi benteng antara kita tu dengan neraka. Ihzarun nar fala tazlimu ahadan. Maknanya mun kena berjaga akan api neraka, maka jangan buat zalim akan seseorang walau bimaqdarin nisbi tamratin. Jadi dia ada satunya sedekah, hak sininya dia hurai walaupun dengan qadar sebelah biji tamar. Kita buat zalim kat dia tu. Fa inna zulma marta'uhu, ialah marta' tempat zalim itu marta'uhu. Yang kedua tu apa? Wakhiyam. Marta'u tempat meragunya, maknanya neraka, tempat makan neraka lah. Tu mana umpai kepada masuk neraka Jadi walau bitamrati bisyakit tamrati, mana sebelah buah tamar. Di sini dia tafsirnya maknanya jangan kita buat khianat, buat zalim kepada orang walaupun dengan qadar yang sangat sedikit. Setara mana qadar sebelah biji tamar, jangan. Itu makna kita bertakwa, takut kepada neraka tu sebenarnya maknanya umum banyaklah takut mana kita benakan orang panggil benteng di antara kita dengan api neraka dengan melakukan sedekah dan dengan tidak melakukan kezaliman kepada manusia. Tu. Walaupun dengan qadar yang paling sedikit sekalipun. Qala babun rajulul Quran, lelaki Quran. Wal mahiru bihi, orang yang mahir dengannya dengan Quran. Wa tahsinu tilawatihi, dan memperelokkan bacaan Al-Quran. Termasuklah kalau orang mana taranum tu juga sengah orang panggil tahsinu tilawatih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tahasuda. La tahasuda itu baca dengan masdar, la tahasuda, tidak ada tahasud. Kalau setengah hadis itu makna versi mana la hasada, tidak ada hasad. La tahasuda, sebenarnya dia bukan hasad dia majaz saja Seperti hadis la hasada illa fisnain, tidak ada hasad melainkan pada dua perkara Bukan makna hasad itu dipanggil ghibtah. Tapi ghibtah dia ada nak syibih dari satu sudutnya dengan hasad. Dari segi nak ingin kepada mana tu. Tapi bukan hasad. Memang semua hasad tu tak boleh berlaku. Hanya ada tu Nabi kata la hasada illa fisnain ni. Hasad itu dengan makna majaz, bukan dengan makna hasad yang sebenar. Tu. Kalau dengan hasad dengan makna hasad yang sebenar, maknanya kita nak orang panggil nikmat ilmu, nikmat harta benda orang tu hilang daripada dia dah. Tu makna hasad yang sebenar. Tapi bukan begitu Bahkan ada kenyataan lain dalam hadis sebut itu sebenarnya ghibtah. Bukannya hasad pun. Tu. Lepas tu sebut kata tahasud, kata hasad tu itu majaz, ala sabilil majaz saja. La tahasuda, tidak ada tahasud. Wal hasadu hadza al ghibtah. Tu dalil pun dia ada ni bawah. Jaizum, tidak ada tahasud yang harus. Tak ada tahasud yang harus. Tapi wal hasadu hadza ini, hasad ni ialah ghibtah. Bukan hasad semua tidak. Tu. Saja yang panggil hasadnya tu. Illa fisnatain, malaikat pada dua perkara. Mana? Dua perkara. Rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang laki-laki yang mendatangkan akan dia akan rajulan sana oleh Allah Taala akan Quran. Mana Allah Taala beri kepada dia ilmu Quran, mana dia pandai baca Quran. Tu.
Laki-laki yang Allah Ta'ala datangkan akan dia dengan Quran, maksudnya Allah Ta'ala beri kepada dia ilmu Quran. Mana pandai baca Quran, itu makna satu mana nikmat yang sangat besar. Tu habui kita boleh baca Quran. Kita boleh berkecek, kita boleh baca Quran. Tu satu nikmat, Fahuwa yatluhu, maka dia rajul saat ni membaca akan dia akan Quran. Ada orang belajar tu gak Quran kalau kecil dulu dia belajar zaman kecil dulu belajar pandailah dan baca Quran, tak baca Quran. Itu tidak menghargai nikmat. Tu habui kita boleh baca, ramai orang tak boleh baca. Dia ada orang panggil terlepas homo banyak dah, malulah nak belajar. Muncullah ada orang buat kelas-kelas baca Quran untuk orang dewasa ni. Jadi tak malu sikit jumpa dengan sains-sains sama. Ada juga di kampung tu orang panggil ada orang panggil guru yang mengajarkan, ada orang kampung nisah. Umur ni banyak ni lah, umur 50 tahun baca Quran tak betul jalan lagi ni. Ada adalah tidak ustaz juga, maknanya dia tu boleh lah dia mengaji pondok 2-3 tahun, boleh mengajar Quran, pergi minta sah pok-pok dia, pergi lah mengajar, pergi belajar, tak mana. Tapi duk badi suka dah. Kawan ni baca Quran, hak tu suka ni, moga baca nakal-nakal belaka ni. Duk badi suka ni. Moga baca tu pelik ni. Baca B suka, B ngasih suka. B baca A ngasih suka, badi suka lah. Tu. Belajar-belajar suka tak ada gapo ni. Tu. Jadi ni ada kebolehan baca Quran. Jadi kadang-kadang siapa orang tu habis pitih nah. Mana belanja ni untuk pandai baca Quran. Dan hakikatnya boleh baca tu Allah Taala ajar. Allah Taala datang kepada dia, makna dia boleh baca Quran. Tapi dia tak baca, tak buat amal, tak baca Quran. Maknanya apa ilmu tu amal itu amal itu ialah buah ilmu. Jadi kalau ilmu saja gak pohon tak ada buah lah. Maka di mana mulianya pohon kayu tanpa buah. Tu. Orang tanam pohon kayu, walaupun ada juga pohon kayu nak kepada buah, nak kepada rendan dia, nak kepada baluk dia sekalipun. Tapi ghalibnya ala sabila ghalabah, hak ghalibnya bila sebut pohon kayu nak ke buah. Jadi kalau pohon kayu tak berbuah, orang lain boleh makan, maknanya buah dia, pohon dia orang lain semua buah. Pohon dia tak buah. Ada 4-5 pohon orang panggil pohon dakung tak buah. Jadi 2-3 musim tetap buah. Orang lain boleh makan kena ada pohon dakung kena pergi beli kedai juga jadi di mana mulia akhir sekali dia pacung mung ni tak jadi tak buah, tak sibuah ni balasan mung tak sibuah aku tahan mung tahun dah aku tunggu tak bercakap buah-buah lagi jadi mana tidak adalah kemuliaan pohon kayu tu tanpa buah Jadi belajar sungguh, semangat belajar. Amadok buat bergapo dia ilmu itu akan jadi hujah di atas kita di akhirat kelak. Fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Fahuwa yaqulu, maka dia pun berkata, orang ada hasad sat ni. Hasad dengan sebenarnya makna orang betul tak ni? Ada satu orang laki-laki tu dia pandai baca Quran. Dan dia pun duk bacalah Quran siang malam, ana al-laili wa ana, pada tepi makna malam, pada mana? Ana mana pada masa malam waktu siang Lalu orang ada yang betul ni. Weh lah dia kata lau utitu misla ma utiya hadza la fa'altu kama yaf'alu. Tu makna dia betul. Weh lah kalulah diberi akan dakus akan seumpama barang yang diberikan akan orang ni. Dia pandai baca Quran, lepas tu dia duk baca Quran siang malam. Nescaya sesungguhnya aku akan beramal sebagaimana dia perbuat. Aku akan perbuat sebagaimana dia berbuat. Tu molek la qara'tu kama yaqra'u. Jadi kalau hasad lagu tu sebenarnya bukan hasad lagu ni. Sebab hasad ni kita nak nikmat itu hilang daripada dia. Oh dia pandai baca Quran, biar orang panggil dia accident gayung mulut. Orang panggil ni gelebek mulut mana putus lidah kau tak boleh baca Quran. Tu orang panggil berdekinya ni dia ni alah kalau aku boleh baca Quran supaya dia lah kalau minta lah Tuhan builah minta saja tapi dia tak belajar. Tak belajar itu orang panggil tak ada ilmu laduni lagu tu orang panggil bahagia amalan orang laduni mana orang lain hak tu pun dia duk harap gitu. Itu dia panggil amal panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu dikeji pada syarak. Tu kalau rajak dia serta mubasyaratul asbab. Warajulun satu boleh kalau berdeki lagu ni boleh. Tapi bukan berdeki lah sebenarnya makna orang betul. Warajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquh. Dan seorang laki-laki yang memberi akan dia mendatang akan dia
akan lelaki sani oleh Allah Ta'ala akan harta, maka dia meninfakkan akan dia akan mal sani fi haqih pada haknya, hak harta. Yani minas sadaqati wal jibati wa wujuhil khairi al-masyru'ah. Mana daripada sedekah yang wajib, mana zakat, dia wajah-wajah kebajikan yang disyariatkan, la fit tabzir, bukan pada membazirkan, wa wujuhil makarih, benda-benda hak tak bakal gawa makarih ada. Jadi dia infak pada perkara-perkara kebaikan hak pada syarak. Fayaqulu, maka berkatalah al-hasid al-muslih sini. Mana hasid yang al-muslih, muslih tu lawan kepada deki sebenarnya al-hasid. Macam mana al-hasid al-muslih? Al-hasid mufsid. Hasid mufsid. Itulah menunjukkan maksud sini hasid ni bukan hasid mana ghibtah. Bukan hasad hok hakikat nu tidak tu. Kalau hasid gak tak ada muslih dah lah. Muslih ni makna nasihat, nasih. Orang yang mana nasihat ke? Sebagaimana syaitan ni kata aku ni nasihat kamu ni. Dia kata nasihat. Padahal dia berdeki. Tu. Sebab tu dia berdeki. Berdeki ni lawan dia nasihat. Sebab itulah orang sering kali salah faham. Kita nasihat, dia kata berdeki. Mana nasihat? Marilah kita ni pergi semaya Jumaat ni, ada orang mengajar, ada tok guru, ada ustaz mengajar ni, balas kita ni. Buat apa berdeki dengan aku? Ikut aku ni. Mu nak pergi mungkin ni. Dak berdeki dengan aku. Dia kata berdeki lah gitu. Tu lah. Orang berdeki kita kata nasihat, kita minta pandangan orang. Sebenarnya kita tahu, misalnya kalau bak kereta, kita tak reti lah pandangan ni. Tanya pandangan, lagu mana nak buat? Dia pun rakyat. Dia rakyat tu benda yang merosakkan. Sebab dia berdeki. Kita kata dia nasihat, terima kasih dia mau nasihat kawan ni, tolong beri ni. So orang tanya ni lah maknanya dia nyakit gatal lagu mana nak wilayahnya. Sapuh getah macam. Dia pun buat sungguh. Jadi sia. Kerana betulnya dia ni. Itu bukan nasihat lah gitu. Itu berdeki ni. Sering kali orang jadi tertukar ni. Orang nasihat ni kita nak kebaikan kepada orang Islam. Amar bil al-amru bil ma'ruf, an-nahyu anil munkar. Itu nasihat dah tu. Apa saja perbuatan kita, kita buat benda yang menyakiti, buat benda yang menjadikan menghilangkan benda yang mudarat kepada manusia, itu nasihat dah tu. Tolong orang maknanya orang nasihat, beri pandangan yang baik. Itu makna nasihat. Jadi al-hasidu biasanya maknanya orang panggil muhlik, mufsid. Tapi ini al-muslih. Al-muslih memperbaiki. Jadi orang yang al-muslih mengikut istilah dia guna sini dia pun berkata dia kata fayaqulu lau utitu mithla ma utiya, kalulah diberikan akan daku seumpama barang yang diberi akan orang ni lah. Dia buatlah. Dia memanglah begitu ibarat bila berulang-ulang dia buat maf'ul. Tu kita dalil dia kepada ayat yang sebelum daripada tu. Ada ni hak lengkap ni, hak mula-mula sebut tu dia akan sebut dengan lengkap. Sebut yang kedua dia buat hak ni, sebut yang tiga dia buat hak tu pula. Sebab ada dalil dah ni. Jadi maksudnya seumpama diberikan akal bagi orang ni. Amal tu fihi misla ma ya'malu. Nescaya aku nak beramal padanya pada barang utia saat ni tu, yakni infak fi haqih misla ma ya'malu, seumpama dia orang tu beramalkan dia. Itu yang dikatakan mana hasid muslih minal infak fi haqqih. Jadi qala fi syarhil mishkat. Mishkat ni mishkahul misbah, misbahul mishkat. Ana mengaji kita hadis ni. Athbatal hadada fi hadzal haddi, menisbatkan akan hasad ni pada had ini li iradatil mubalaghah, kerana menghendaki akan mubalaghah fi tahsilil ni'mataini, pada menghasilkan dua nikmat al-khairataini ini allataini lawijtama'atani fi mri'in balagha. Yang mana kalulah berhimpun dua nikmat ni pada satu orang, balagha lepas tu gap dia tu alul ulia makan. Tak jelas tu gap dia. Selepas balagha tu gap dia minal mana balagha lah minal ulia makan aliyah, mana
dapat ketinggi pada tiap-tiap tempat. Tu. Maksudnya harta dengan amal. Dengan ni saat ni. Kebolehan makna ilmu lah saat ni. Ilmu boleh membaca Quran. Tu makna orang tu akan mendapat kemuliaan. Mana nak mubalaghah kan. Sebut sebagai hasad saat ni sebagai nak mubalaghah. Qala musannif rahimahullah ta'ala qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia tak rayak mana rawi ni. Siapa dia pakai qala Rasulullah. Jadi ini disebutkan kepada siapa dia ni. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Quran. Bermula orang yang mahir dengan Quran. Mai berkata al-jayidu at-tilawah ma'al hifzi. Yang baik, yang bagus bacaannya serta hifz. Jaga. Hafazan. Ma'al kiramil bararati. Ialah bersama orang yang mulia al-bararah. Al-bararah mana yang baik-baik. Mana al-abrar, mana al-bararah. Wa zayyinu al-Qur'ana. Jadi orang yang mahir dengan Quran ni maknanya baik tilawah dia walaupun dia punya suara dia tak sedap, bukan suara sedap baik tilawahnya. Baik tilawahnya serta ialah bersama dengan al-kiramil bararah. Jadi kalau begitu wa zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Kalau begitu maknanya hiaskan oleh kamu akan Quran itu dengan suara-suara kamu. Bitahsinihima, dengan memperelokkan mana tahsihima maknanya keduanya. Bitahsinihima. Maknanya Al-Quran dengan mana niha, makna aswat. Kembali kepada aswat. Wal muradu itsbatu kauni tilawana fa'alul 'abdi fa innahu yudkhiluha at-tartil wa tahsin wa tatrib. Tu. Dia melibatkan tartil, baca makna tu dia kena betul makna tahsin dan juga tatrib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma adzinallahu li syai'in ma adzinan nabiyya husna sauti bil Qur'an yajharu bih. Ma adzina tidak mendengar oleh Allah. Adzina dengan makna mendengar. Adzina makna uzun, makna telinga. Tapi bukan makna Allah Taala dengar dengan telinga tu makna adzina tu ambil daripada uzun dah. Telinga. Adzina ya'zanun, satunya makna izin, memberi keizinan. Satu lagi makna mendengar. Ma adzinallahu li syai'in, tidak mendengar oleh Allah Ta'ala. Itu di dalam pun ada. Mastama'allahu li syai'in. Tidak mendengar oleh Allah Ta'ala bagi suatu. Ma'adhinan nabiyya. Barang yang mendengarlah oleh Allah Ta'ala akan Nabi husna sauti. Akan elok. Adhinan nabiyya husna sauti. Akan elok suara bil Quran. Yajharu bihi. Yang menjaharkan Nabi itu bihi dengannya dengan Quran. Maknanya ialah Allah Ta'ala tidak pernah mendengar bagi suatu yang mana dia mendengar Nabi akan memperelokkan suara dengan Quran. Mana elok baca Al-Quran makna hak lebih daripada Nabi makna tak ada. Jadi wal muradu bil Quran sini ala al-qiraah. Masuk Quran sini makna qiraah. Sauti bil Quran bil qiraah, makna qiraatil Quran lah. Wala yajuzu an yuhmalu al-istima' ala al-isra'. Tidak harus bahawa ini biasalah dalam akidah tauhid kita wala yajuzu an yuhmala al-istima'u ala al-isra'i. Tidak harus bahawa ditanggungkan menuntut dengar di atas isra'. Isra' ni makna dengar dengan telinga. Tu hende telinga ni idh huwa al-mustahilu ala Allah Ta'ala bal huwa kinayatu an takribihi. Itu saja. Bahkan sebenarnya maksud Isra' makna mendengar Allah saat ini ayat kata kinayah daripada mendekatkan Allah Ta'ala wa ijzali thawabih, dan membesarkan akan pahalanya. Lianna sama Allah yaqtadukana dengan Allah Ta'ala itu bersalah dengan makhluk. Jadi bukanlah maksudnya azina itu makna istimak sebagaimana istimak kita tu tidak. Tu. Maksudnya Allah Ta'ala menghargai dengan balasan yang sangat besar, membesar ijza' usawabih. Dengan makna lagu tu.
Qala babun ila akhir wal subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. Alhamdulillah berkat Izzuddin mari jadi tak mengatur hari ni. Mari duduk main mengatur tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururina wa anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Faqala Syekh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih fid darain amin ya rabbal alamin. Faman bihi. Faman bihi amanah mata ni. Tadlis suruh duduk tengah-tengah ni. Tadlisal isnadi. Itu tadlis isnad tu dia hubung kepada isqatu rawin wartiqa liman ala mu'asiram bi'an wa shibhi jtala tadlisal isnad. Itu dia panggil tadlis isnad. Tu tadlis isnad. Faman bihi wusim. Jadi lagu dia tadlisal isnadi faman bihi wusim. Ni mari tengah-tengah. Tak nak buat lagu nak ni. Faman bihi wusim. Gitu. Hadithuhu bi raddi mutlaqam ulim. Tu kita capur selalulah dengan syarah dia. Faman bihi, maka barang siapa bihi bihi ay faman bi tadlis. Domain orang panggil ha tu makna bi tadlis. Faman bihi, maka barang siapa dengannya dengan tadlis isnadi dengan tadlis isnad sana. Wusim dinamo akan dia ni wusima hadisuhu birraddi. Ditanda wusima ni ulima. Wusima ni makna tanda nama-nama kita tu tanda dah ismung tanda. Dan dia dua-dua kayak kita mengaji saraf peringkat asas basic pun ni ismung dia asal daripada sumun makna ulun makna tinggi. Sebab nama kita tinggi. Orang tu ada nama tu. Pak kita tak ada nama. Mana dia orang tinggi. Orang ada nama ni orang kelas tinggilah. Tak lagi kita tempat yang orang kelas-kelas ada nama belaka tu. Dia tidak sim dengan min as-sama langit benda tinggi. Ni. Tu. Macam jin dengan nun dah. Huruf jin dengan nun memberi infak kesan makna benda yang tak boleh tengok. Mana jinnun, jinnah, mana jin tak boleh tengok. Ni. Junung gila, jin dia tak nampak kebenaran. Jannah syurga tak nampak juga. Junnah ni mana perisai duduk depan kita, tak nampaklah perut kita tu. Tu. Jadi hak ni kalau sim dengan mim tapi tidak semuanya begitu ni. Gaca pun somong juga ni. Jadi mana sim dengan mim makna benda tinggi, makna nama kita ismun makna tinggi, ketinggian. Sama ni. Jadi ni dan juga alism itu ambil daripada minal dengan makna wasamun yang dengan makna alamah, makna tanda. Nama kita ni tanda kita lah. Kalau tak ada tanda tak tak tukar gawah habislah ni. Nama itulah yang membeza. Tak cukup dengan nama sebab nama Izzuddin dua orang ni. Izzuddin kena kenal pula ni. Tak tukarlah. Tu. Dia kena ada tanda-tanda. Jadi nama kita tu lah tanda kita dan juga orang panggil ketinggian. Tu. Jadi usima ni manu ulima minal asyakh. Jadi diketahuikan daripada guru-guru hadisu birraddi mutlaqan, ditolak hadisnya ditolak semata-mata. Jadi maknanya orang yang orang panggil sudah diketahui, makna diketahui ulima wasima tu makna diketahui dia ni melakukan tadlisul isnad. Orang yang sudah dikenal pasti ataupun reputasi dia, rekod dia ni melakukan tadlisul isnad, maka hadis dia birraddi mutlaqan. Hadis modalis isnad ni itu ditolak semata-mata. Ulima ulim diketahui akan dia. Jadi mutlaqan bayanus samaa amla, sama ada dia menyatakan sama ataupun tidak. Sama ni cara tahammulil hadis, yakni guru baca kita dengar, makna murid dengar, seperti akhbarana, amba'ana, hadatsana atau sami'na, itu dipanggil menyatakan sama. Itu tahammul hadis yang berada pada tahap paling tinggi sekali. Hak nombor satu. Yang kedua mana al-ardu anak murid baca, mana guru tolong mentasihkan. Sama ada dia menyatakan orang panggil sama
atau tidak, itu makna mutlaqan. Dia mentadliskan hadis, kemudian dia menyatakan sama mana akhbarani, hadatsani, ataupun tidak sekalipun, dallasu anis thiqati, sama ada dia mentadliskan hadis itu dia ambil daripada orang thiqah ke an ghairihi, ataupun dia tadliskan hadis itu daripada bukan orang thiqah. Itu makna mutlaqan. Takmin makna mutlaqan, tak ada kira. Hadisuhu bi raddi mardud, maksudnya tidak boleh dibuat hujjah. Jadi maknanya hadis. Jadi tadlisul hadis makna haram lah. Tu. Tadlis mabi', biasa dia tadlis ni dalam bab mabi'. Tadlis mabi' menyembunyikan keaiban barang, itu haram, dosa. Pas kalau tadlis hadis mim babil aula, lebih-lebih lagi lah. Sebab mudarat dia jauh lebih besar daripada tadlis mabi' sini. Tadlis mabi' mudarat kepada perorangan, orang yang khusus, orang yang beli tu. Tapi orang beli pun ramai lah ni. Tu ramai orang beli, tapi tidak semua manusia. Tapi kalau tadlis hadis dia mencantikkan, mentahsinkan sanak, comel sanak ni. Padahal ada orang panggil hok tak molek ni. Tidak disebutkan nama dia tu. Maka orang duk faham kata sanak tu comel. Jadi orang pun jadikan dia tu sebagai hujah. Maksudnya sanak comel makna hadis ni sahih lah. Padahal dok pun tu makna tadlis. Bila orang dah berhujah dengan sangka hadis itu sahih, pada hadis itu tidak sahih, itu mudarat lah. Dengan menisbatkan suatu perkara menisbatkan suatu perintah daripada Rasulullah ataupun larangan daripada Rasulullah jadi orang pun tak buat pakat larang yang dianggapkan itu mungkar, tegah mungkar yang sebenarnya tidak mungkar berdasar kepada satu dalil yang tidak benar, kerana hadis itu ialah hadis mudallas yang telah ditadliskan. Ini dia panggil tadlis yang pertama, tadlisul isnad. Itu mardud birraddi waqa'a fi hadzal hadithi aw fi ghairi. Berlaku tadlisul isnad ni pada hadis ni, hadis dia sebut au fi ghairi, ataupun pada hadis yang lain. Dia ni mudallis. Hadis ni tidak tadlis ni, hadis ni bukan hadis mudallas. Tapi dia dalam orang panggil hadis dalam dia panggil apa, koleksi hadis dia tu ada sebahagiannya ialah hadis yang ditadliskan oleh dia. Macam kita kata pembohong lah. Pembohong ni sama ada tu berbohong pada hadis ataupun perangai kecek belawak. Ya kecek dia ada dua keadaan bohong ni. Mana kadzib, mana kadzab ni. Satu ni dia ni pesing kecek belawak. Hak ni sekali lagi dia berbohong pada hadis. Sebab adalah masalah dia, kepentingan dia tu. Tu. Jadi walaupun orang panggil tadlis itu tidak berlaku pada hadis dia bacakan mana-mana kita tu, maknanya mana berlaku pada hadis lain sekalipun. Maknanya kata mutlaqatun, ayat kata hadis dia tu ditolak. Hadis orang ni. Sebab rekod dia ni dia ada pernah mentadliskan hadis. Idz tadlisu fi nasihi jarhatun, kerana tadlis itu pada dirinya tadi adalah jarhah, makna luka, makna dhaif. Luka-luka ni makna dhaif lah. Ulim diketahui li jam'i minal muhadditsin wal fuqaha'i, diketahui akan dia, maksudnya ma'ruf, maklum. Maksudnya benda lagu tu ma'ruf. Maksudnya tadlisul isnad ini seseorang famam bihi, mereka yang telah wusima, diketahui dengan mentadliskan hadis. Dia boleh juga kita wusima tu dengan makna lima diketahui. Wusima makna ditanda, dicop, di label. Itulah. Sebab tu dia panggil tu wasyam ni, tatu tu ni, syim. Tapi dekat dengan wasyam, tanda juga ni, dekat dengan. Jadi mana yang telah ditanda, di label, dicop dah orang tadlis hadis. Kita ni jangan supaya kadzab. Allah Taala ada hadis ada dalam kitab ni. Mana bahasanya innal sidqa yahdi ilal apa ni? Sesungguhnya bercakap mana cakap benar itu membawa kepada bir, mana kebaikan. Wa innal bara yahdi ilal jannah. Maka sentiasalah seorang itu, maknanya orang panggil bercakap benar, sehingga Allah Taala tulis dia tu sebagai as-sadiq, seorang yang benar. Allah Taala cok label dia tu orang benar. Allah Taala yang label orang pangkal kita kan, makna apa nama, buat di kertas, cak bodoh kita, cak gabriok ni, cak ni Tuhan telah cak dia, cop dia, labelkan dia orang yang benar, minas sidqin. Hak ni innal kadzibana yahdi ilal fujjar, mana fajar maknanya kejahatan.
Kemudian al-fajr mana membawa yahdi ilan nar. Maka duk kecap lawaklah dia sehingga Allah Taala tulis dia tu pendusta. Dia Allah Taala tulis dia cok dah dia tu pendusta nah. Jadi memang dah itu dah jadi perangai dia tu. Tu. Jadi maknanya seorang tu yang sudah tadlis hadis, orang dah wusima telah ditandakan dia. Maksud diketahui dengan makna telah ditanda. Dia sudah bertanda dengan orang yang pernah mentadliskan hadis. Maka hadisuhu biraddi mutlaqan. Hadis dengan sebab tu makna jangan sekali-kali ni. Yalah, ya kita ni bukan rawi hadis, walaupun begitu di sana ada ibrah dia. Maksudnya kita tu ana dalam bab pemberitaan gapo jangan. Sebab bila orang dah cak kita ni berlawak ni, kalau kita ni orang berlawak tak fiqh dengan mana. Jadi kalau seorang guru misalnya ni dah dicakkan sebagai tasamuh, mudah-mudah minal mutasamihin. Mana dia tu boleh berlaku khilaf berlaku. Ni ada khilaf ni. Jadi orang tak sikoh lah dengan kita ni. Sebab tu bila kata dia ada istilah muhaqqiqun, ulama muhaqqiq. Kalau kata qala al-Imam Nawawi, malaikat hok sebelah sana tu dia tak dia nak hadis Quran aja ni. Imam Nawawi pun dia ada lekeh aja ni. Jadi bila orang kata Imam Nawawi, bagaimana kita? Rasa tengok ni, Imam Nawawi kata. Tapi kalau guru-guru makna yang bermudah-mudah tu, gitu kita bina reputasi dia panggil. Jangan kita tu maknanya ni tasamuh, ajar sikap tasamuh kita bermudah-mudah. Dalam pekerjaan kita pula ke tu tukar. Tukar gapo dia tukar mazak kau tukar bergapo tak ada kira Dia ada kita boleh tukar semati dia istilah tukar ni yang benar-benar mahir dengan pekerjaan dia. Sekarang ramai orang hok menyamar jadi tukar ni. Orang kata tukar urut boleh berapa gak demo dok pergi mengurut ni. Ada 80 ya sejak. Kawan nak jadi tukar urut juga. Dia tak pandai mengurut ni. Pas dia pun kalau lon juga lah dalam Facebook ni online ni. Jadi orang pun panggil lah dia pergilah ke rumah atau pergi lepas tu dia dengan serupa anak aku peci. Semula pula orang dak. Tukar mazak ni. Nak bina reputasi tu. Jadi bila Allah comel. Jadi bila pas pemasangan comel ni, molek apa kita akan rekomen kepada orang lain. Kalau dah orang panggil sudah pasti Allah lah aku sendiri boleh buat lagu ni. Pas orang lain ni mana tukar mazak rumah demo tu nombor telefon ni kawan tak payahlah Kalau hok molek kita rekomen demo nak tukar mazak nampak dua rumah nak demo nak tukar mazak sebab kita nak tolong ni hok orang minta tak payahlah apa aku pun tengok tu. Jadi begitulah akhirnya kita nak yang macam mana jadi akhirnya orang tak percaya kita marah kok tapi kita yang meletakkan diri kita setara mana orang boleh hormat kau tak boleh hormat dalam pergaulan kita ni orang sabun kalau budak-budak tu dia tak ada murah harga dah nak ketung kita nak suruh orang hormat kita lah kena hormat diri kita sendiri. Kita mulut tu jangan celopa, jangan lezat, kecek molek jadi orang pun jadi nak kecek kasar dengan kita tak boleh saing kita ke pasangan kita duk kecek kasar dengan dia pun balas dengan kasar jugalah jadi kita dengan orang lagu mana jadi orang boleh hormat kita kerana kita sendiri hormat. Kita tak buat benda yang boleh memalukan diri kita sendiri. Ni kita tak kisah nak bergatung hadap orang pas apa dia nak hormat kita lagu tu tu. Jadi itulah maksudnya nak jadi orang yang terbaik, mana yang ada kualiti maknanya jadi mulia di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kerana dia memberi mudarat kepada tu maknanya kerja yang merosakkan sehingga hasil kerja dia tu, hasil karya dia tu mardud. Kita ni buat gap dia ni orang buat kuih gapo ni bapalah tak laku, bapalah nasib pula maknanya karya dia, makna produk dia tak berapa laku sebab nak laku mana orang panggil sudah mahal, tak ada rasa apa satu orang lain murah patut berasa sekarang ni buat nasi belauk nasi rabu tak nanti sedap lah mana ada berasa sikit-sikit tak apa dah lepas tu murah pula sebab orang timbang ni orang anak ramah anak beli 3 riyal ke mana lepas tu rasa nak mandi dengan 4 riyal lebih kurang je baik beli 3 riyal tapi kita jual mahal jual bergo lah kita tengok bergo mahal tak ada orang duduk membuka. Kita malas nak tempat orang ramai gila beli mahal padahal patutlah orang tak mari beli pun tak sedap Kita nak jual bergo pun kena mengaji dulu belajar dulu buat bergo lagu mana hok molek. Tiru-tiru tengok orang bergo, tengok orang buat bergo, tengok perhati tengok orang jual bergo buat bergo. Kita pun tak jadi pas kedekut dia kedekut tak jadi
Berjual pun dia kena buat produk pun jangan kedeku. Ni. Konon-kononnya susu utuh lah. Bubur sikit ya. Botol kat alibur sikit ya. Bubur peria sikit ya. Tak berasa ni. Lepas pula dah bila tak berkesan kat orang tak beli lah ni. Tapi kalau bubur banyak, dia kedeku. Dia orang buat produk pun dia tak boleh kedeku. Dia bubur tu dia bubur kuantiti tu banyak ni. Pada murah pun ni. Mana rupa bagainya. Bagi dia buat sikit ya. Jadi kalau orang produk dia tu dia panggil nasihat. Nasihat nak kebaikan kepada orang. Dia buat produk kesihatan nak tolong orang. Ni dengan pengetahuan dengan ilmu dia tu dia nak tu dia tahu ni. Jadi ni dia tahu kalau buah banyak tapi saat ni tak kalau buah banyak rugi dia lah pada pandangan dia ni. Tu. Jadi ingat jadi rugi pada hadap tolong orang tu Tuhan tolong kita. Kita tolong orang mana ada dalam hadis maknanya Allah Taala pertolongan Allah Taala sentiasa seorang hamba itu sentiasalah dengan pertolongan Allah Taala selama mana dia sentiasa menolong orang yang beriman, saudara dia. Kalau salah satu daripada cara kita nak upaya Tuhan tu tolong kita, tolong orang Islam. Mana Tuhan akan tolong kita. Ini kita sebut lagu ni berkaitan dengan sikap lah ni. Orang yang tadlis hadis ni makna dia berani ni. Berani dengan agama, berani dengan Tuhan ni. Berani dia tadlis hadis. Bapa ni? Bapa dia buat begitu? Kerana orang dia tadlis itu maksudnya ialah orang yang tidak adil. Jadi dia nak gapo dia? Nak ke gapo tu? Dia nak suruh terima hadis tu, nak suruh timbul nama dia ni. Nak menyahu dia, nak orang mulia ke dia ni. Hadis dia sanak dia comel loteng ni. Padahal ni ada orang panggil orang yang dhaif. Tu. Jadi buat kerja capur bagi molek dengan tak molek ni susuk menyembunyikan aib macam mabik itulah. Nak jual barang dengan Yahudah yang ada aib boleh, tapi kena nyata. Royak ni. Nabi pergi ke kedai, Nabi siapa satu tempat orang timbun ni buah taman, Nabi seluk tangan. Nabi kata apa ni bas kena hujan semalam. Dah kena hujan gak. Itulah deh luar biar orang nampak lah. Nak jual huduh tak ada masalah ni. Kerana orang panggil innamal bai' wa antaradin, hanya saja jual beli itu ialah redha meredai. Orang jual tak dipaksa, orang beli. Orang beli tak dipaksa, orang jual tu jual ke dia. Ni mai paksa belaka. Orang jual paksa desak kita suruh payah beli. Beli mau tolong kita ni. Allah jadi desak. Jadi kita terpaksa beli tu kerana malu kat orang misalnya. Itu dia panggil paksa juga ni. Tak boleh. Jadi dia kita mengekah dah hang jual ni. Jual murah-murah ni. Dia mau tak si harga, tak si baik ambil ni. Jangan duk paksa orang. Qala musannif rahimahullah taala ulimnya tu li jama'il muhadditsin wal fuqaha'i hatta li ba'di man yahtaju bil mursal sekalipun diketahui maksudnya ra' juga. Hak ulama-ulama yang berhujah dengan hadis mursal pun tak terima juga ni hadis tadlis ni. Kama hakahu Ibnu Salah sebagaimana menghikayatkan akan dia akan rad. Itu maknanya diketahui daripada bagi satu jemaah daripada muhaddisin fuqaha sehingga bagi setengah mereka yang berhujah dengan hadis mursal pun tak terima juga ni hadis orang yang mentadliskan hadis ni. Sebagaimana menghikayatkan akan dia ni oleh Ibnu Salah anhum daripada mereka itu ba'diman yahtaju bil mursal. Orang yang menerima hadis dengan mursal dia terima hadis dengan mursal. Ni hadis mursal. Tapi hok tadlis sini tadlis sunat mana tak terima. Kerana dia ada situasi yang berbeza ni. Perlu kita faham. Jadi kalau mursal tu ada mursal khafi. Mursal khafi ni maknanya dia muasarah tapi tidak ada al-luqi. Tadlis hadis ni dia ada muasarah dan luqi. Maknanya orang yang tadlis hadis dengan guru tu memang dia pernah berjumpa. Jadi itu satu faktor yang sangat menyamarkan. Mengelirukan orang. Jumpa gak tentu dah diambil daripada tok guru tu ni. Pada hanya sebab kita orang panggil tengok realiti kehidupan kita pergi jumpa dengan kita pergi jumpa orang-orang hok pergi jumpa dengan tok guru tu. Macam contoh yang paling mudah nak buat contoh macam Allah yarham najillah lubuk tapu. Hari Selasa ialah hari untuk dia bomo ni. Dia khususkan supaya tak ganggu jadual pembelajaran dia. Ramailah orang dok pergi tu, orang kat pun dok pergi ambil air tawar, bukan pergi belajar ke apa pun. Puya nak periksa ni, nak periksa PMR kau dulu ni, PT3 kau ni, SPM berapa kita duk mengaji dengan abang mak ni balas sahatah. Duk tunggu abang mak mari ni. Bergelawak ada orang bawah rumah Ustaz Atiqullah. Nak pergi ambil air tawar lah menggana nak periksa ni. Walaupun biru sekalipun ni. Tapi bagi cari tok guru juga ni. Masa tu biru dengan hijau tu dia agak dominan. Sekarang tak ada gapo dah ni. Sekarang orang duk pakai dah baju biru hijau tak ada gapo dah ni. Jadi maknanya ni itulah makna jumpa dengan seorang yang pernah berjumpa dengan seorang alim tu tak semestinya dia ambil ilmu.
Tapi kalau dia ambil daripada anak murid mana? Anak murid, tapi anak murid tu adalah kekurangan kena, dia tak sebut dah. Jadi oleh kerana dia tu pernah berjumpa dengan guru tu, itu menyebabkan jadi sangat-sangat samar bagi orang untuk mengatakan dia, maknanya kebarangkalian maknanya dia tu makna tu adalah sangat besar. Sebab dia jumpa nah. Jadi orang nak menidakkan kata, mana tu. Tapi kalau muasarah saja, orang panggil tak rajin berjumpa, ni sebuah kejamian dulu, kejamian lain, ni lain lah. Berjumpa alamanya ni. Jadi maknanya, ya sezamai saja tapi berjumpa tak pernah. Pengetahuan orang ramai dia tak pernah berjumpa. Macam mana dia ambil ilmu pada guru tu? Tapi itu juga menyamarkan sebab muasarah tu. Tapi itu makna mursal. Kesamaran tu agak lebih rengeh. Ni. Supalah orang berpakaian ahli agama tapi buat kerja yang orang panggil meruntuhkan agama ni, menipu gapo, itu lebih hak tu lebih menyesatkan ni, sebab orang percaya hati kepada dia ni. Jadi tadlis ni lebih menyamarkan sebab ada aluki tu pernah berjumpa tak dia berjumpa ni. Jadi mana kita akan mari sangka, tentu kuat sangka kita mengatakan betul dia tu ambil daripada guru, padahal tidak ni. Dia sembunyi tadi dia nak sembunyikan keaiban mana rawi. Orang panggil guru dia sendiri tu kurang. Ni ada kekurangan, ada dhaif dah, ada jarhah. Sini dia sebut tadlis tu sendiri adalah jarhah dah. Tu. Lakin ada lakin juga ni, aku mana. Kena turun juga ke Johor ni, ke mana pun ni. Kena turun juga ke Johor, selatan tanah air. Gap dia tengok dulu. Lakin qabuluhu wal murajjah. Ada juga ni. Bukan orang mana tidak itu, akan tetapi menerimanya tadlisul isnad ni huwa al murajjah, yang ditarjih. Maknanya murajjah idza biwaslihi thiqatu sarrahu. Maknanya yang murajjahnya ni, murajjah ni makna kuat dah. Bukan marjuh. Kalau marjuh tu huk lemahnya. Mana murajjah yang ditarjihkan. Akan tetapi terimanya itu murajjah idza sarrahu. Tu dia idza, dia memang dia masuk kepada fi'il ni. Idza sarrahu biwaslihi, idza sarrahu apabila, tapi dia bubuh dhamir sarrahu tu. Jadi kalau direct tu maknanya sarrahas siqatu ni. Sambil sini dia bubuh lah. Itu kerana apa ni, kerana rawi makna apa, huruf yang terakhir pada syair tu dia nak jaga tu. Idza biwaslihi siqatu sarrahu, apabila ni mentasrihkan, menyebut dengan oleh siqatu biwaslihi, dengan wasalnya. Maksudnya ialah ni, sekarang ni diterima tak terima tu ialah men tu. Jadi sekarang ni huk murajjahnya, akan tetapi murajjahnya kalulah ada tasrih daripada orang siqah, hadis tu dia tu adalah muttasil. Muttasil tidak itulah, tidak mursal lah, tidak tadlis lah. Tu makna diterima. Boleh jadi makna dia tadlis satu hadis, makna ada hadis yang lain. Atau apa maknanya hadis itu ditasrihkan, makna orang-orang yang siqah meriwayatkan dia dengan secara muttasil. Ada tasrih daripada orang lain, makna itu makna muttasil. Maka itu diterimalah. Tu. Maksudnya benda tu maknanya diketahui. Makna orang yang disembunyikan tu siapa dia ni? Atau muttasil. Ya, kalau tak ada tasrih begitu makna tidak diterima juga. Itu dia buat mari dengan lakin tu. Maka dengan itu makna selesailah dia panggil Gabriel, dia panggil tak lagi syarah. Saat ni kita baca lakin qabuluhu ay istidraku ala qawli hadithu birrad mutlaqan. Sebab dia kata mutlaqan, jadi istidrak kepada kata mutlaqan saat ni. Dia kata mutlaqan. Jadi ni maknanya tidak mutlaqan, ada lagi ni, tetapi itu ada ni. Jadi istidrak ni orang panggil kutip balik, maknanya di atas katanya hadithu birrad mutlaqan ay lakin at-tafsilu 'inda aktsaril muhadditsin wal fuqaha wal usuliyin. Akan tetapi tafsil huraiannya di sisi kebanyakan para muhadditsin dan para fuqaha dan juga ulama-ulama usul fiqh, dan ia itulah huwa al-murajjahu ni, qabuluhu ni, terima hadis ini ditarjihkan wa huwa annahu yuqbalu, iaitu maknanya qabul, annahu bahasanya mudalim men sat ni, annahu bahasanya mana yuqbalu idza biwaslihi as-siqatu sarhu, apabila mentasrihkan oleh orang yang siqah dengan demikian, dengan wasalnya demikian itu hadis. Hadis yang ditulis itu ada kenyataan daripada orang siqah secara wasal, secara muttasil.
Kalau begitu diterima. Minal modalisin sikoh siapa dia ni? Daripada orang yang mentadliskan hadis itu. Dia soreh. Mana misal dia? Kasami'tu wa haddatsana wa akhbarana li'anna tadlisa laisa kadziban. Kerana tadlis ni dia bukan dusta. Dia tadlis ni bukan dusta ni. Sebab itulah orang di mana saya bukan menafikan, cuma dia tak royak ni. Mana dia royak rawi, mana dia pitah. Bukan dia berdosa berlawak, tidak. Menyembunyi susu. Bukan kata tak ada ni, tak royak tak ada ni. Ada duduk belakang susu ni. Bukan dia berdosa. Sebab orang tak tanya dia ada ke tak ni. Orang duk cari-cari tak ada. Dia tak royak, ada sebenarnya ada. Benda tu ada di satu tempat. Dia tengok dah nampak ni. Dia tak royak. Dia tahu dah hari tu dak cari. Jadi bila lepas pada tu bila dia tu guna benda tu dekat, aku pergi apa mu tak royak, ada benda tu. Mana apa mu belawak mu tak mu belawak kan. Kau tak belawak, cuma tak royak kata ada je. Dia mau tak ada tanya ni. Tu. Mana apa dia mau belawak kata dia mu tu kau tak kata ni. Tu. Jadi maknanya tadlis ni dia bukan bohong. Tadlis ni maknanya menyembunyikan keaiban. Jadi ialah makna pada makna tu dia ada tersirat lah makna ni. Macam orang tadliskan mabik saat ni lah ni. Macam hok berlaku mana hok Rasulullah seluk tangan tu, dia tak berbohong ni. Dia tak kata buah tamak dia molek belaka, dia tak kata lagu tu ni. Tapi dia menyingkir ada benda aib tu, makna dia tak sebut. Tu. Jadi itu menyebabkan orang bersangka bahasanya tamat tu makna molek belaka. Tu. Jadi li'anna tadlis satu laisa kadziban, dia bukan kadzib, tidak, bukan dusta. Wa inna ma huwa tahsinu li zahiril isnad. Hanya saja ia tadlis itu ialah mencantikkan bagi zahir isnad. Kawin bukan royak kawin comel, cuma kawin pakai bedok nak retino. Pakai bedok nak win takzing ni. Nak nampak comel ni. Bukan kawin royak kawin comel ni. Kawin huduh ni. Tapi mencantikkan. Tu. Tapi itu orang panggil sangoh daripada bagai menipu daya lah orang panggil. Tadlis sini dia panggil masuk dalam menipu daya. Tapi dia bukan dusta ni. Tu. Dia tidak semua tipu daya tu makna dusta tu, tidak ni. Dia tidak berbohong. Cuma dia ni orang panggil menipu daya. Cara lagu tu. Perbuatan dia lagu tu menipu daya. Okey. Cuma dia menghiaskan bagi zahir isnad. Memanglah orang mentazingkan ni makna comel. Comel nampak comel. Mana kalau dia nak jual barang tu makna hias. Tu. Kalau orang nak jual kereta gak mana dia pergi habis molek lah dulu ni. Bunyi je sedap ni. Ada setengah-setengah dia macam-macam lah letak tu ni. Bunyi lepas beli orang tu pakai, orang beli pakai ni. Itu maknanya dia tidak bohong. Kalau bohong tu dia royak molek, dia tak royak molek gapo ni. Cuma dia duduk dia je. Tengok dengar sendiri. Dia mau dengar sendiri. Lenje secara mana. Dia mau sendiri lah. Wak keputusannya. Wak kesimpulan ni. Kau tak saya kata apa ni. Dia mau tengok. Tu. Jadi dia tak ada berbohong. Tapi dia menyembunyikan keaiban. Kata dia ni ada wasak situ ni. Dia tak royak ni. Dia tidak berbohong. Kalau berbohong tu maknanya dia kata molek. Tak ada bunuh. Tak ada pun. Tu bohong dia tu. Kata ni molek lagi. Tak ada bunuh gapo ni. Tak gaji belaga ni. Tu. Jadi kalau tidak ada dia ada pula orang pandai tu, dia tak jadi belawak juga, dia jadi apa nama dia guna apa nama ni macam Nabi Ibrahim AS tu tak ingat dah. Tu aku tak ngajar balaghah, tak ingat dah. Sebab tu dia kena ngajar semua apa-apa ilmu tu barulah kita duk ingat. Tu jadi ni itu makna bukan tadlis. Tu bukan ni. Hanya sonyo tadlis ni makna mencantikkan bagi zahir isnad. Cak baru ni. Tu. Wa darbun minal ibham, dan satu bagai daripada memberi kesamaran, membuat kesamaran. Dia bukan dusta, itu kita kena beza ke. Jadi kita tuduh makna melawak. Kata mung ni bunuh. Bila masa aku kata aku ni tak ada bunuh ni. Dia mau tanya lah ke mana kata demo. Kau jawab tengok sendirilah demo ni. Kau tak reti. Padahal tu kata dia tahu dah ada kaibah ni, tapi dia tak royak. Itu dia panggil darbun minal ibham. Tapi benda tu salah juga dalam agama, dalam bab apa pun salah ni. Dalam bab hadis ni mimbabil aula lebih-lebih lagi.
bilafzin muhtamilin, dengan lafaz yang muhtamil, yang diihtimalkan kata muttasil, ittisal, dengan lafaz yang diihtimalkan itu ittisal. Nah, seperti samit tu akhbarani. Nah. Wa amma idza lam yusarrah, adapun apabila tidak ditasrihkan akan wasalnya bi an ya'tiya bi lafzin muhtamil, dengan bahawa datanglah hadis tadlisan itu dengan lafaz yang boleh ihtimal ittisal, fa hukmuhu hukmul munqati', maka hukumnya hadisuhu hadisuman saat itu adalah munqati'. Tu munqati' enggak maksudnya dhaif dah. Sebab syarat qabul hadis ini ada 5 syarat. Nah, salah satu daripadanya ialah ittisalus sanad. Tambihani al-awwalu, dua ini ialah 2 tambih. Ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Nushihil man